penceramah kami supaya dia dapat menyampaikan ceramahnya dengan penuh bersemangat dan juga dapat membantu kami semua untuk menghargai kebenaran dari firman Bapa. Itu juga dengan saudara yang akan memimpin majalah pembelajaran kami, agar Bapa juga mencurahkan daya aktif Bapa kepada dia supaya apa yang disampaikannya dapat kami terapkan dalam hidup kami. Kami ingin berdoa juga bagi saudara-saudari kami di seluas dunia seperti saudara di Honduras yang mengalami banjir yang teruk di sana, supaya Bapa menjaga keselamatan mereka juga. Kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudari kami di sidang kami, mereka yang mungkin dimasukkan ke hospital kerana sakit. Kami berdoa agar Bapa beri dia kekuatan, teguhkan iman dia. Kami berdoa semuanya melalui Putra Bapa Yesus Kristus. Amen. Ya, petang ni kami ada hak istimewa untuk mendengar satu ceramah umum. Ceramah umum pada petang ini bertajuk Mengapakah Bible merupakan panduan yang baik. Ceramah ini akan disampaikan oleh saudara Gregory. Silakan. Kita cuba renungkan situasi-situasi ini. Anda sedang memandu tetapi sesat dan tidak tahu macam mana mahu sampai ke destinasi anda. Anda sudah download, muat turun aplikasi Zoom untuk hadiri perjumpaan, tetapi bila buka tak dapat dengar, cuma nampak video saja. Anda mahu beri komen melalui macam mungkin beli telefon baru, tidak bagaimana mahu kendalikan sesetengah fungsi. Dalam semua situasi ini, satu, dengan adanya panduan boleh mengatasi semua situasi ini. Boleh sampai ke destinasi kita guna GPS, boleh tahu macam mana mahu pakai Zoom semasa perjumpaan, boleh tahu macam mana mahu kendalikan telefon baru itu. Jadi panduan sangat penting. Dan kalau kita fikirkan, dalam hidup kita, hampir segala aspek dalam hidup kita perlukan panduan. Bila kita beli almari yang kena pasang sendiri, akan ada panduan. Kalau kita beli alat elektronik yang baru, ada panduan. Segala-gala sesuatu dalam aspek kita ada panduan. Sama juga dengan kehidupan kita. Kehidupan juga perlu panduan. Dengan adanya panduan, baru boleh kita jalani kehidupan ini dengan baik. Sebagai orang Kristian, kita mengakui Bible merupakan panduan yang terbaik bagi kehidupan. Ini adalah kerana pengarang Bible, iaitu Tuhan Yehovah sendiri, dia ialah pencipta segala-galanya. Jadi kebolehannya untuk membimbing kita tidak dapat dinafikan. Kebolehan Tuhan boleh dilihat menerusi ciptaannya. Sebagai contoh, bila kita lihat di alam semesta kita, kita lihat ada planet-planet, bintang-bintang, dan semua ini sangat teratur. Dia menggunakan hukum-hukum gerakan dan hukum graviti untuk mengarahkan bintang-bintang ini. Dan planet-planet ini semua berputar
dalam orbit mereka sendiri. Tidak akan saling berlanggar dan tidak akan pernah berlaku. Bagaimana pula dengan makhluk hidup? Makhluk hidup pula dicipta dengan naluri dan kepintaran. Naluri dan kepintaran inilah yang membimbing mereka dalam hidup mereka. Sebagai contoh, kita cuba lihat migrasi burung-burung. Ada sesetengah spesies burung, bila kawasan di mana mereka berada menjadi lebih sejuk, mereka akan terbang ke tempat lain di mana cuacanya lebih sesuai untuk kehidupan mereka. Dan kadang-kadang tempat itu ialah 1,300 km jauhnya. Namun, mereka bukan saja dapat terbang secara satu kelompok, tapi secara satu kelompok itu boleh sampai dengan berjayanya ke tempat yang baru itu dalam hanya tempoh 7 jam. Tapi persoalan dia, pernah kamu lihat burung pakai GPS? Atau pakai Waze? Dia terbang, lepas tu dia pakai Waze. Nak tengok mana dia pergi. Agak kelakar kan? Tapi tidak. Kerana mereka dicipta dengan naluri dan kepintaran. Jadi dalam Bible, banyak contoh-contoh di dalam buku Amsal di mana menunjuk bahawa kita boleh belajar daripada ciptaan Tuhan. Tetapi bezanya manusia dengan haiwan ialah manusia dicipta dengan kebolehan untuk berfikir. Dan manusia boleh memilih haluan hidup sendiri. Mereka bukan guna naluri, guna fikiran. Namun demikian, semua manusia harus mengakui satu hakikat. Hakikat apa ini? Kita baca tentang hakikat ini di buku Yeremia 10 ayat 23. Yeremia 10 ayat 23. Ya Yehova, aku tahu benar bahawa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalan hidupnya. Bahkan manusia yang sedang berjalan pun tidak dapat mengarahkan langkahnya. Inilah hakikatnya. Walaupun kita boleh memilih haluan hidup kita sendiri, tetapi kita tidak boleh mengarahkan langkah kita sendiri. Oleh itu, kita memerlukan panduan. Untuk kita menerima panduan ini, kita harus mengakui hakikat ini. Selagi kita tidak mengakui hakikat ini, kita tidak akan terima panduan daripada Bible. Sebagai contoh, seseorang itu mungkin cacat, tiada tangan. Tapi dia kata, besok saya mau pergi memancing. Sebab dia menafikan bahawa dia tiada tangan. Dia mahu juga pergi memancing. Tapi adakah dia akan berjaya? Hanya kerana dia menafikan bahawa dia cacat, tidak bermaksud hakikatnya tukar bahawa dia tidak cacat. Hakikat tetap akan tinggal. Jadi hakikat di ayat ini ialah manusia memang tak boleh mengarahkan langkah kita sendiri. Namun, kita ada panduan yang kita boleh gunakan untuk mengarahkan langkah kita. Yang itu yang bagusnya. Jadi, di mana panduan ini kita boleh dapat? Di buku Mazmur 48 ayat 14, di situ mengatakan, Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami selama-lamanya. Engkau akan membimbing kami senantiasa. Itu jawapan dia. Di situlah kita terima bimbingan daripada Tuhan Yehova sendiri. Dan bagaimana Yehova memberi kita bimbingan? Menerusi prinsip-prinsipnya yang sudah tertulis di dalam Bible. Jadi, sudikah anda menerima bimbingan Tuhan yang diberikan menerusi firman-Nya? Dengan hanya membaca 4 atau 5 halaman setiap hari, dalam setahun anda boleh baca habis seluruh Bible.
Dan seraya anda baca Bible dan merenungkan sebahagian daripada Bible setiap hari, kualiti kehidupan anda dapat dipertingkatkan. Sekarang kita akan bincangkan 4 aspek tentang panduan yang terkandung di dalam Bible. Aspek yang pertama yang kita akan bincangkan ialah Bible memberi kita panduan yang unik bagi tingkah laku manusia. Segala sesuatu tentang cara kita sebagai manusia harus membawa diri kita, tingkah laku kita dan piawaian moral ada terkandung di dalam Bible. Dan piawaian ini ialah yang paling unggul. Sesiapa yang mendengarkan nasihat Bible akan mendapat manfaat. Kita akan baca tentang ini di buku 2 Timotius 3 ayat 16. Selaras dengan lagu yang kita telah nyanyi tadi, 2 Timotius bab 3 ayat 16. Segenap ayat-ayat suci diilhami oleh Tuhan dan berguna untuk mengajar, menegur, membetulkan segala sesuatu dan mendidik orang untuk melakukan apa yang benar. Jadi kalau kita ikut piawaian ini, kita akan mendapat manfaat. Dan kita bincangkan 2 piawaian. Contoh, kita ambil contoh 2 piawaian kebersihan dan moral yang terkandung di dalam Bible. Dan kita lihat bagaimana jika kita ikut piawaian itu, hidup kita akan bahagia, akan menerima manfaat. Tetapi jika kita tidak ikut, kita akan menderita. Sebagai contoh, merokok, tabiat merokok. Di 2 Korintus 7 ayat 1, di situ kita ada prinsip mengenai tabiat merokok. 2 Korintus 7 ayat 1, di situ kata kita harus pastikan badan kita suci atau bersih dan bebas daripada kenajisan. Barulah kita boleh diperkenankan oleh Tuhan. Jadi kita tahu bahawa tabiat merokok ini mencemarkan bukan saja diri kita, tetapi mencemarkan alam kita, alam sekitar kita. Jadi itulah sebabnya kalau kita ikut prinsip Bible, kita tidak akan merokok. Tapi kita tahu banyak orang tidak ikut prinsip Bible. Apakah kesudahannya? Pada tahun 2006, Organisasi Kesihatan Sedunia (WHO) melaporkan bahawa penggunaan tembakau ialah penyebab kedua terbesar kematian yang berlaku dalam dunia. Penyebab kedua terbesar. Dan setiap tahun lebih kurang 5 juta orang mati akibat penggunaan tembakau. Jumlah ini lebih besar dari jumlah kematian setiap tahun yang disebabkan oleh HIV atau AIDS. Dan sepanjang abad ke-20, tabiat merokok meragut lebih dari 100 juta orang, meragut nyawa mereka. Dan jumlah ini hampir sama banyak dengan jumlah orang yang mati dalam perperangan yang berlaku dalam abad itu. Jadi kita lihat sangat teruk orang menderita apabila tidak mendengar nasihat Bible. Jadi memang bijak untuk ikut prinsip Bible dan elak tabiat buruk seperti merokok. Bagaimana pula dengan perbuatan seks yang tidak bermoral? Ini contoh yang kedua. Di 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10, di situ jelas menunjukkan bahawa Yehova membenci orang yang mengamalkan perbuatan seks yang tidak bermoral. Tetapi dunia sekarang ada pemikiran yang lain. Banyak di masa sekarang tidak dengar prinsip itu, tidak menerima prinsip itu sebagai panduan hidup mereka. Sebab mereka anggap prinsip ini kolot, tidak praktikal pada masa sekarang. Mereka kata moral mengenai hubungan seks ini adalah keputusan peribadi. Dan dunia ini menekankan falsafah bahawa kebebasan untuk memilih ialah hak asasi manusia. Dan inilah asas kepada kebahagiaan sedunia. Jadi hubungan seks antara remaja yang sedang berpacaran sering dianggap normal pada masa sekarang. Dua individu
yang belum berkahwin tapi tinggal serumah hanya untuk lihat sama ada mereka serasi atau tidak juga sering didengar. Dan walaupun ada yang sudah berkahwin, kita sering dengar tentang suami isteri yang terlibat dalam kes-kes curang. Jadi adakah keputusan mereka membawa kebahagiaan seperti yang mereka jangkakan? Kita tahu melalui laporan bahawa perbuatan seks yang tidak bermoral bukan sahaja menyebabkan ketidakbahagiaan tetapi juga perpecahan hubungan kekeluargaan. Dan bagi mangsa yang tidak bersalah, mereka mengalami kesedihan, kemurungan dan masalah emosi. Dan bukan itu saja, penyakit kelamin juga merebak kerana perbuatan seks yang tidak bermoral. Tambahan lagi, baru-baru ini aktiviti pelacuran dan kegiatan homoseksual telah mempercepatkan kadar AIDS merebak dalam dunia ini. Sekarang kita ada banyak remaja perempuan yang bujang tetapi sudah pun melahirkan anak, sedangkan mereka sendiri pun tidak dapat menampung kehidupan mereka sendiri. Satu statistik menunjukkan bahawa pada tahun 1960 hanya 5.3% daripada anak yang lahir di Amerika Syarikat ialah anak luar nikah. Tetapi pada tahun 1990 jumlah ini meningkat kepada 28%. Jadi sangat tinggi perbezaannya. Satu jurnal wanita mengatakan kehidupan yang memberi penekanan kepada nafsu seks dan perbuatan yang tidak bermoral bukannya membawa kebahagiaan yang berkekalan, sebaliknya membawa kepada penderitaan yang serius. Jadi kita boleh lihat bahawa mereka yang mematuhi prinsip Bible menikmati gaya hidup yang sihat, hati nurani yang bersih dan keamanan, berbanding mereka yang tidak ikut panduan dalam Bible. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua di dalam Bible ialah Bible memberikan panduan yang praktikal untuk memperoleh kebahagiaan sejati. Di buku 1 Timotius 1 ayat 11, Yehova digambarkan sebagai Tuhan yang gembira. Jadi dia memang mahukan kebahagiaan bagi umatnya. Dia tahu macam mana mahu menjadi gembira, macam mana mahu bahagia, dan dia tahu bahawa ini adalah keperluan asas manusia. Jadi dia memberi panduan. Dan kalau kita ikut panduan ini, boleh menyumbang kepada keutuhan hubungan keluarga dan hubungan yang baik dan mesra dengan orang lain. Ini akan menyumbang kepada kebahagiaan sejati. Sebagai contoh, semua ikatan perkahwinan dapat dipererat dengan mengikut prinsip-prinsip Bible. Di Efesus 5 ayat 22 hingga 33, di situ kita lihat ada banyak prinsip yang berguna. Bagaimana suami isteri harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat, aturan kekepalaan, dan juga bagaimana suami isteri harus mengasihi antara satu sama lain. Di dalam Bible juga ada panduan-panduan dan ayat-ayat lain yang memberi prinsip bagaimana mahu menyelesaikan masalah apabila masalah berlaku di dalam aturan perkahwinan. Dan jika diterapkan, dapat menyumbang kepada ikatan perkahwinan yang erat. Selain itu, panduan Bible juga dapat mempengaruhi keputusan yang kita buat untuk memperoleh kebahagiaan jangka masa panjang. Bukan kebahagiaan yang hanya jangka masa pendek, ya. Sebagai contoh, kalau kita baca di buku Pengkhotbah 12 ayat 1, kita ambil kaum muda. Kaum muda selalu mahukan kebahagiaan sejati. Jadi, apakah rahsia kebahagiaan ini? Kita lihat di buku Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan pencipta agungmu semasa kamu masih muda, sebelum masa sengsara tiba dan tahun-tahun itu datang, dan kamu mengatakan bahawa jika tidak ingat pencipta agung kita atau tidak menyembah Yehova,
tahun-tahun akan datang akan menyesal aku tidak menikmati hidupku. Jadi, bila itu berlaku, kita tahu bahawa rahsia kebahagiaan ialah apabila kita menetapkan matlamat rohani dan sentiasa berpaut pada prinsip Bible. Banyak kaum muda, pengalaman yang kita tahu kaum muda yang telah melakukan hal ini dan mereka melapaskan kebahagiaan mereka dan kepuasan mereka dalam kehidupan kerana mereka membuat keputusan itu. Jadi memang benar, panduan Bible menunjukkan cara kita boleh dapatkan kebahagiaan sejati jangka masa panjang. Aspek yang ketiga juga ialah Bible memberi kita panduan yang menjamin kejayaan sebenar. Semua orang mahu berjaya. Kalau kita mahu berjaya, kita harus dibimbing oleh individu yang berjaya. Dan siapa lagi yang lebih berjaya daripada Tuhan Yehova sendiri? Di Yesaya 55 ayat 11, di situ kita belajar apa saja yang Yehova firman dari mulutnya akan terlaksana dengan berjaya. Apa sahaja yang dilakukan oleh Yehova pasti akan berjaya. Pasti. Orang yang paling berjaya di dalam dunia ini yang dianggap berjaya pun tidak boleh memberi kepastian apabila mereka melakukan sesuatu. Kebanyakan daripada kejayaan mereka adalah berasaskan kebarangkalian. Tetapi Yehova berbeza. Yehova pasti berjaya. Jadi menerusi Bible, dia menunjukkan cara untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan. Pada hari ini, ada banyak sumber seperti surat khabar, buku-buku yang ditulis oleh usahawan dan sebagainya yang mengajar orang cara untuk berjaya. Tetapi panduan di dalam Bible adalah unik kerana panduan di dalam Bible tidak akan luput di telan zaman. Ini berbeza dari nasihat manusia, ya. Kerana nasihat manusia, pemikiran mereka sentiasa berubah-ubah dari masa ke semasa. Sebagai contoh, apa yang mungkin dianggap sebagai fashion terkini pada masa sekarang, tapi mungkin pada tahun depan fashion itu bukan fashion lagi. Mungkin sudah luput, kalut. Jadi, walaupun Bible ditulis 2000 tahun yang lalu, tetapi nasihat yang terkandung di dalamnya adalah yang paling bijak dan dapat diterapkan di seluas dunia, tidak kira di mana kita berada. Boleh diterapkan secara umum. Tidak kira lah kamu China, India atau bangsa lain, semua kalau terapkan akan dapat hasil yang sama, akan pasti berjaya. Itu yang bagusnya tentang nasihat Bible. Sebagai contoh, ambil contoh pemikiran tentang wang dan harta benda. Banyak orang fikir untuk berjaya harus ada banyak wang, harus ada banyak kekayaan serta harta benda. Tetapi kita lihat apa yang Bible kata mengenai pemikiran sebegini. Di buku 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Ini salah satu contoh prinsip yang di dalam Bible. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Namun begitu, orang yang bertekad untuk menjadi kaya akan menyerah kepada godaan, jatuh ke dalam jerat dan ditawan oleh banyak keinginan yang sia-sia dan yang memudaratkan. Keinginan sebegini menyebabkan orang terjerumus ke dalam lembah kebinasaan dan kemusnahan. Sikap cinta akan wang ialah akar kepada segala macam kejahatan. Sesetengah orang telah menyimpang daripada kepercayaan dan menikam diri dengan banyak kesakitan kerana mereka dikuasai sikap cinta akan wang. Jadi dari ayat ini bila kita baca, adakah cinta akan wang membuat kita bahagia? Kena tikam, sakit. Siapa yang suka kalau kena tikam? Terjerumus dalam kebinasaan dan kemusnahan. Semua ini menunjukkan bahawa kalau kita ikut panduan duniawi, kita akan gagal. Kita pasti gagal. Tapi kalau kita ikut panduan Bible, kita pasti berjaya.
Itu yang kita kena ingat. Seterusnya, kita lihat aspek yang terakhir, iaitu aspek yang keempat. Bible ialah satu-satunya panduan yang boleh beri kita hidup selama-lamanya. Tiada buku atau panduan lain di dalam dunia ini yang kalau kamu ikut, kamu boleh dapat kehidupan kekal hidup selama-lamanya. Saya sendiri belum pernah jumpa lah. Tapi mungkin kamu pernah nampak? Saya rasa pun tidak. Hanya Bible sahaja ada panduan yang dapat membimbing manusia untuk mendapat kehidupan kekal selama-lamanya. Manusia memang sentiasa mencari cara untuk hidup selama-lamanya. Cocok sini, cuba tegangkan kulit, makan ubat awet muda. Sebab manusia sentiasa berusaha untuk mencari cara untuk memanjangkan hayat mereka. Tetapi panduan untuk hidup selama-lamanya sentiasa ada di dalam Bible selama ini. Dan kalau panduan hidup boleh mempengaruhi haluan hidup kita. Jadi kalau panduan hidup itu tidak memberikan harapan atau matlamat masa depan, maka panduan itu serba kekurangan. Hanya Bible saja dapat memimpin manusia ke kehidupan kekal. Di dalam buku Daniel 2 ayat 44, Tuhan akan mendirikan kerajaan di syurga. Dan kerajaan ini tidak akan dimusnahkan dan akan kekal buat selama-lamanya. Melalui kerajaan Tuhan ini, semua kejahatan akan dimusnahkan, nama Tuhan akan disucikan, dan kedaulatannya akan terbukti. Dan hanya melalui kerajaan ini saja boleh membawa harapan kehidupan kekal kepada seluruh umat manusia. Jadi bagaimana kita mahu dapat kehidupan kekal ini? Apa rahsianya? Panduan itu ada di buku Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Jika orang mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus, maka mereka mendapat kehidupan kekal. Ya, itulah caranya. Dengan belajar tentang Yehowa dan Yesus, mengenali mereka dan menjalin hubungan yang erat dengan mereka, kita boleh meraih kehidupan kekal. Kehidupan yang paling baik, paling bahagia dan paling berjaya pada masa sekarang yang kita lihat langsung tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan sejati dalam dunia baru Tuhan. Kerana itulah kehidupan selama-lamanya. Jadi bila kita sudah ketahui tujuan Tuhan bagi manusia, tidakkah kita didorong untuk membuat perubahan dalam haluan kehidupan kita? Setelah kita telah mempelajari semua ini, tidakkah kita diyakinkan dengan sepenuhnya bahawa Bible patut menjadi bimbingan kita untuk mencapai matlamat kehidupan kekal? Bible ialah buku yang tidak ternilai. Jadi, buku ini tidak harus dibiarkan saja di atas rak buku untuk kumpul habuk atau disembah. Sebaliknya, perlu dibaca dan dikaji. Kita harus terima Bible dengan penuh keyakinan kerana seluruh maklumat di dalam Bible adalah tepat, boleh dipercayai dan sahih. Dan seperti kita telah baca tadi di buku 2 Timotius 3 ayat 16, seluruh Bible diilhami oleh Tuhan. Dia ialah pencipta kehidupan dan dia ialah pengarang Bible. Jadi memang boleh dipercayai. Kalau kita mahu gunakan mesin basuh, kita akan mendapat panduan buku daripada pengeluar mesin basuh itu. Jadi dalam cara yang sama, Bible ialah panduan yang terbaik bagi kehidupan kerana datangnya daripada pengeluar atau pengurnia kehidupan sendiri.
kita lihat bintang-bintang bergerak berpandungkan orbit yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita lihat bagaimana burung dibimbing oleh naluri dan kepintaran yang diberikan oleh Tuhan. Dan dengan cara yang sama, tidakkah kita juga ingin dibimbing oleh Tuhan untuk hidup selama-lamanya di dalam bumi, dalam Firdaus di bumi? Jika jawapan kita ialah ya, dan jika kita ingin menikmati berkat-berkat sebegini, kita perlu menjadikan Bible sebagai panduan hidup kita. Terima kasih banyak Saudara Gregory atas ceramah tadi. Perumpamaan yang anda gunakan itu memang